Assalamualaikum, murid tahun 5. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pelajaran adab dan akhlak. Pelajaran yang lepas kita sudah mengenali atau mempelajari mengenai adab bekerja. Tajuk kita adab bekerja. Dah masuk mengenai pengertian bekerja, adab bekerja, kemudian kepentingan adab bekerja dan cara meningkatkan prestasi kerja. Itu pelajaran yang lepas. Hari ini Ustaz nak masuk tajuk mengenai akibat mengabaikan adab bekerja. Apa dia yang berlaku kalau kita mengabaikan adab bekerja? Okey. Boleh tengok akibat mengabaikan adab bekerja. Pertama, mendapat kemurkaan Allah. Allah tak suka orang yang mengabaikan adab bekerja ni. Kedua, timbul amalan rasuah. Kemungkinan amalan rasuah akan berleluasa jika ramai yang tidak mengamalkan adab bekerja. Negara akan mundur, prestasi kerja menurun, kerja tidak berkualiti. Orang yang tak mengamalkan adab bekerja ni memang kerja dia tidak bagus, tidak berkualiti. Dan biasanya kerja dia tak baik lah, tak elok. Seterusnya, perbuatan pasif. Pasif ni dia akan buat benda yang sama. Dia tak ada kemajuan dalam hidup dia, dalam kerja dia. Sama je gerak kerja, tak ada meningkat. Kemudian diberhentikan kerja. Kemungkinan orang yang tidak mengamalkan adab bekerja ni mungkin akan diberhentikan kerja. Orang tak suka dia, bos pun tak suka dia. Kemudian tidak disukai masyarakat, menyusahkan orang lain, berlaku penipuan dan penyelewengan. Ini antara akibat mengabaikan adab bekerja. Okey, seterusnya kita tengok kaedah menjadi pekerja yang cemerlang. Apa kaedah untuk menjadi pekerja yang cemerlang? Pertama, muhasabah diri dan memperbetulkan niat. Muhasabah ni maksudnya kita sentiasa ingat balik apa yang kita buat ni. Kita kena fikir balik apa yang kita buat ni betul ke, salah ke. Kalau salah, apa yang betul. Itu maksud muhasabah diri. Kemudian lakukan segala kerja dan urusan dengan baik. Memberi tumpuan dalam semua perkara. Bagi tumpuan, fokus. Kemudian bijak membawa diri. Sentiasa ingin belajar sesuatu yang baharu. Hormat menghormati sesama rakan sekerja. Perlu ada rasa hormat menghormati bersama rakan sekerja kita. Kemudian penampilan yang kemas, segak dan teratur. Pakaian pun kena sesuai dengan pekerjaan kita, kemas. Kemudian tidak meninggalkan ibadah wajib. Apa jua pekerjaan yang kita ceburi ataupun kita buat, kita tak boleh tinggalkan ibadah yang wajib. Contohnya, kita kerja berniaga. Bila masuk waktu solat, kena solat. Wajib solat. Barulah rezeki yang kita dapat tu berkat. Pekerjaan yang kita buat tu halal. Kalau kita tinggalkan ibadah wajib, seperti solat contohnya, dikhawatiri ibadah yang kita buat tu ada haram dia. Maksudnya kita kerja dalam keadaan yang haram, tak solat kan. Seterusnya, bertanggungjawab, jujur dan amanah dalam pekerjaan. Kena bertanggungjawab, jujur, amanah dalam apa jua pekerjaan kita. Kemudian melaksanakan pekerjaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Apa jua kerja yang kita buat, nanti murid-murid pun nanti dah besar nanti akan menceburi bidang pekerjaan. Apa-apa juga pekerjaan yang kita buat, kita kena buat dengan bersungguh-sungguh, buat betul-betul. Belajar pun kerja juga. Kenalah belajar sungguh-sungguh. Itu kerja seorang pelajar. Okey, kemudian kita tengok muka surat seterusnya. Hikmah mengamalkan adab bekerja. Hari ini 3 tajuk je. Dan ini tajuk yang seterusnya, hikmah mengamalkan adab bekerja. Apa hikmah yang pertama? Tengok hikmah ya. Menunaikan fardu kifayah.
Kerja ni ialah fardu kifayah, yang mana jika kita dah bekerja, kita dah menunaikan fardu kifayah. Kemudian ekonomi negara terus berkembang dengan ramainya orang yang bekerja ke, buat apa bekerja lah. Jadi guru macam ustaz ke, buat bisnes ke, ataupun kerja pasang aircon ke, jual burger ke. Dia akan meningkatkan ekonomi negara. Kemudian menjadi contoh dan rujukan. Jika kita mengamalkan adab bekerja ni, orang akan tengok itu, bagus, orang akan ikut kita buat benda baik, orang akan ikut. Kemudian disayangi oleh semua orang. Orang suka orang yang mengamalkan adab bekerja, orang sayang. Seterusnya mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merahmatinya. Allah Allah kurniakan keberkatan dalam bekerja tu. Kemudian dimurahkan rezeki. InsyaAllah jika orang tu mengamalkan adab bekerja, dia akan dimurahkan rezeki. Seterusnya, prestasi dan kualiti kerja meningkat. Kemudian, kuat dan kekal menghadapi cabaran. Dan dapat melahirkan pekerja yang mahir dan terlatih. Ini antara hikmah mengamalkan adab bekerja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.